Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang dapat menyertai bersama kelas Ustazah pagi ini. Muhammad, siapa ni? Muhammad Akram. Siapa Muhammad Akram ni? Dr. Amira Sofia. Amira Safia. Okey, selalu guna nama Amira Safia. Okey. Kita ada je sudah tengok balik semula. Aiman Faris, Kamariah ni Firdaus kan? Muhammad Akram ni Amira Sofia. Kemudian ada Amani, Nur Syazwana ni siapa? Apa nama? Hajar ya? Hajar. Ni ke ni Firdaus, Kamariah ni Hajar. Saya ada confused. Nurul Iman, itu je. Okey. Oh, Syazwana Firdaus. Okey. Confuse Azazah. Kamariah tu Hajar lah tu. Okey. Kita mula pelajaran kita pada hari ini. Okey, anak-anak semua, kita masuk tajuk baru tajuk baru untuk bidang akidah. Merupakan tajuk yang terakhir dalam bidang akidah ni. Dan untuk pengetahuan kita akan buat nak kata macam periksa lah periksa ataupun ujian, tapi periksa dari rumah. Jadi minggu ni Ustazah Ustazah dah plan nak buat tajuk ni. Ustazah buat jugalah, tapi buat separuh je lah, tajuk ni tak habis lagi untuk minggu ni. Untuk minggu depan kita akan buat ulang kaji untuk peperiksaan. Ustazah akan bagi tajuk-tajuk untuk kamu ulang kaji lah kita akan setakat ni pentadbir dah bagi tahu, kita akan periksa. Minggu depan kita ulang kaji seminggu, lepas tu kita periksa. Berapa bulan lagi, 2 minggu lah kiranya kan. Kita akan buat peperiksaan, tapi periksanya kamu ambil kertas dari sekolah, bawa balik rumah. Jadi sepanjang minggu tu kamu jawablah kertas tu jawablah ujian tu di rumah. Nak kata macam periksa, tak periksa macam tu kan. Pandai-pandailah jujur. Tak apa. Okey, yang penting kita nak tengok tahap kefahaman kamu Okey, jadi tajuk ini merupakan tajuk terakhir untuk bidang akidah Kita mungkin akan, sebab kita masa panjang lagi ni sampai bulan tahun depan tu. Bulan 3 nanti kamu masuk tahun 5. Jadi mungkin tajuk-tajuk ni yang mana yang dah habis tu saya akan ulang-ulang sebagai ulang kaji. Okey, hari ni tajuknya nifaq. Nifaq. Okey, kalau tak pernah dengar nanti kita belajar hari ni. Nifaq. Okey, kita tengok seterusnya. Apa yang Ustazah nak daripada pembelajaran hari ini ialah objektifnya. Yang pertama, murid dapat menyatakan maksud nifaq dengan betul dapat sebut maksudnya dia tahu. Kemudian dapat terangkan hukum. Apa dia hukum nifaq, kemudian berdasarkan dalil-dalil dia, dan dapat juga menjelaskan bahagian-bahagian nifaq. Kalau nak ikutkan dalam buku teks, sebelum tajuk nifaq kita belajar tajuk kufur untuk bidang akidah. Dia lebih kurang je. Lebih kurang, tapi mungkin kurang sikit lah. Okay. Dia lebih kurang macam kufur, tapi lain sikit. Jadi kita akan belajar. Jadi pembahagian dia di jenis dia pun lebih kurang macam kufur juga. Ada hukum, ada maksud, ada hukum, ada pembahagian. Pembahagian dia pun lebih kurang sama. Okey. Seterusnya kita baca doa dulu. Kita baca doa dulu. Kali ni siapa? Aiman Faris pula. Aiman Faris buka mic. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa syub alaina min huzaini rahmatika ya ar-rahman rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Aiman Faris.
Kita teruskan pembelajaran kita. Okay, contoh nak kamu cuba. Kamu dah belajar tak peribahasa dalam bahasa Melayu kamu mungkin dah belajar belum satu pun tak pasti, tapi dalam bahasa Melayu dia ada peribahasa. Cuba teka peribahasa ini berdasarkan gambar. Tu ada gambar apa tu? Cuba gambar. Gunting. Gunting. Gambar gunting. Kemudian gambar ni kain-kain yang terlipat ni. Okey, agak-agak apa peribahasanya? Siapa boleh teka? Saya bagi masa 1 minit. Cuba teka. Gunting dengan kain. Gunting dengan kain yang berlipat. Ada yang dapat? Tak tahu lagi? Okey, kalau tak tahu tulis dekat chatting kata tak tahu. Bajai gunting dalam lipatan. Hebat sungguh. Hajar pembagai gunting dalam lipatan juga. Okey, bagus. Siapa tadi tu? Adam Ya. Siapa cakap tadi? Adam, tahniah Adam. Bagus. Maksudnya kamu dah belajar lah apa nama peribahasa ini. Okey, bagai gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan. Apa maksud gunting dalam lipatan tu? Maksudnya sama dengan Yami. Apa maksudnya ni? Musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Ya. Maksudnya selimut sama-sama tapi rupanya musuh kita tak nampak dia. Dia berada hampir dengan kita, dia bersekali dengan kita tapi kita tak nampak tak sangka dia tu musuh kita. Macam gunting dalam lipatan tu. Dia duduk dalam kain yang berlipat tapi dalam senyap-senyap dia menggunting kain tu kan. Tak ada siapa sedar dari luar orang tak perasan. Okey, inilah antara benda yang susah nak kamu fikirkan nanti tentang nifaq. Okey. Kita tengok dulu ni kalau dalam buku teks kamu. Ada satu cerita. Ada satu cerita yang dibawakan dalam buku teks kamu. Okey, mula-mula ni cerita tentang apa ni? Akibat suka menipu tajuk dia. Okey, agak-agak ni siapa nak boleh buat cerita ni? Ni cerita biasa je. Muka surat berapa? Cuba cari dalam buku teks tajuk nifaq. Siapa tahu? Siapa jumpa dulu? Bagi tahu muka surat. 106. 106. Okey, 106. Terima kasih Amira. Okey, ada yang boleh nak ceritakan? Gambar pertama ni gambar apa? Agak-agak apa budak ni buat dekat bawah pokok? Ada kambing kat situ. Apa tugasan dia? Apa kerja dia? Membela kambing. Ya. Ada budak ni dia sedang mengembala kambing. Dia membela kambing, dia bawa kambing tu makan. Kemudian dia duduk tunggu. Tapi jenis budak tak duduk diam kan? Ada je dia fikir. Dia fikir. Dia bosan tu, dia tak kerti nak buat apa. Masa tu tak ada handphone, tak boleh lah nak main game. Okey, kemudian tiba-tiba kalau mentor menyala ni maksudnya apa ni? Dia dapat satu idea. Dia dapat satu idea. Agak-agak idea baik ke idea jahat ni? Tengok muka dia. Jahat. Idea jahat ni. Dia dapat idea yang jahat lah. Dia nak gunakan orang. Okey, kemudian dia pun menjerit. Dia minta tolong. Dia panggil minta tolong. Dia kata ada apa ni? Harimau.
Ada harimau datang nak makan kambing-kambing dia. Tolong, tolong. Oh, dia berjerit macam tu. Lepas tu orang ramai pun datang. Dia kata tipu. Nampak tak? Dia pangkah kat harimau tu. Mana ada harimau? Kena tipu. Macam tu lah. Kan kamu pun suka tipu-tipu orang macam tu. Okey. Kemudian tiba-tiba berlaku betul-betul. Betul-betul harimau datang nak makan kambing dia. Orang dah balik dah masa tu. Okey, dia pun terkejut. Dia minta tolong. Kali ni minta tolong betul-betul. Dengan sangat cemas dia minta tolong. Tapi adakah orang nak tolong? Nampak ni orang ni bila dengar dia menjerit buat tak peduli je belah macam tu je. Lala dia apa ni? Dia menangis toyak seorang-seorang. Okey, jadi apa akibat oleh penggembala kambing tersebut? Apa akibat yang diterima? Orang percaya tak dekat dia? Tak. Percaya. Kenapa orang tak percaya? Sebab dia tipu. Tipu. Yes, sebab dia menipu. Apabila berkata-kata dia menipu. Itu antara ciri-ciri nifaq yang kita nak belajar hari ini. Okey, boleh faham cerita ni? Boleh nampak gambaran tentang nifaq ni? Mula-mula sudah tunjuk kambing dalam lipatan, kemudian cerita budak yang menipu. Okey, apa benda nifaq? Jom kita tengok. Maksud nifaq. Okey, siapa boleh baca? Adam Darwish baca Adam? Adam ada? Baca Adam. Menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekafuran. Kekufuran. Okey, bagus Adam. Terima kasih. Itulah maksud nifaq. Maksud nifaq ialah menzahirkan keimanan. Zahir tu maksudnya menunjukkan. Dia tunjukkan bahawa dia tu beriman. Orang yang beriman, orang yang baik. Dan menyembunyikan dalam masa yang sama dia sembunyikan kekufuran. Sebenarnya dia kufur, dia tak beriman pun, dia orang kafir. Okey, inilah dia maksud nifaq. Nifaq ataupun kita panggil orang yang munafik. Orang munafik, biasa dengar kan perkataan munafik. Munafik maksudnya ialah orang yang mempunyai sifat nifaq. Sifat apa sifat nifaq ni? Sifat menzahirkan, menunjukkan keimanan tetapi dalam masa yang sama dia sembunyikan kekufuran. Tunjuk baik dalam masa yang sama dia jahat. Macam gunting dalam lipatan tadi. Tak sedar, tak perasan pun dalam kain tu ada gunting yang dengan senyap dia menggunting kain tu dari dalam. Ataupun musuh dalam selimut. Sekali dengan kita dalam selimut bersama-sama tetapi rupa-rupanya dia adalah musuh dengan kita. Nampak macam baik, boleh tidur sekali, makan sekali apa semua. Rupa-rupanya orang jahat. Dalam senyap-senyap dia tikam belakang. Banyak lagi peribahasa yang berkaitan tikam dari belakang. Ataupun tali barut. Tali barut maksudnya macam itulah dia menjadi dia ada hubungan dengan musuh di luar. Tapi senyap-senyap dia berkawan dengan kita untuk korek rahsia kita ke apa benda, kemudian diceritakan dekat musuh. Ini contoh-contoh nifaq. Kamu rasa bahaya ke tak bahaya nifaq ni? Cuba bagi tahu Ustazah. Bahaya. Nifaq ni bahaya. Kalau macam satu lagi yang kita belajar sebelum ni, kufur. Kekufuran. Kufur tu dia kafir. Yang tu tak apa lagi sebab dia memang jelas-jelas dia nyata yang tunjuk kat kita memang dia kafir. Memang dia bukan Islam. Okey, tak apalah. Kan? Dia musuh Islam. Okey, kita tahu dia musuh Islam. Terang, jelas kan. Tapi kalau nifaq ni, kita ingat dia tu orang Islam, kita ingat dia tu orang baik, kita ingat dia tu kawan kita. Sebenarnya dia musuh kita, dia bukan orang Islam. Yang ini lagi bahaya daripada kufur sebenarnya. Okey, sebab
Ni adalah musuh dalam selimut kan. Kita tak sangka, kita tak tahu. Rupanya dia menyembunyikan sesuatu. Okey. Seterusnya kita tengok hukum nifak. Hukum dia apa? Saya boleh beritahu Ustazah. Aisyah. Aisyah boleh buka mic ke? Aisyah boleh buka mic, dia tak boleh buka kamera je. Boleh. Okey. Apa hukumnya Aisyah? Haram. Ya, betul. Terima kasih Aisyah. Haram, hukum nifak ni adalah hukumnya haram. Bila haram maksudnya berdosa. Tak boleh buat. Berdosa besar kalau buat. Ni, ya. Jadi kalau kita sendiri kena jaga diri kita jangan jadi musuh dalam selimut. Maksudnya jangan jadi orang yang munafik. Tak boleh jadi orang munafik. Munafik ni berpura-pura sahaja. Pura-pura je baik sebenarnya jahat. Itu dia munafik, nifak. Okey, seterusnya hukum ni dah jelas ya, haram hukumnya. Okey, kita tengok dalil dia pula. Ya. Dalil pengharaman nifak. Kat mana kata dia haram tu? Okey, dalilnya ni dia daripada surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa, surah ni panjang tapi kita ambil yang mana yang nak menunjukkan keharaman nifak tu sahaja. Okey, seorang baca ayat. Seorang baca ayat, nanti seorang lagi baca maksud. Okey, seorang dulu baca ayat. Amani. Amani baca ayat dia, Amani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Okey, bagus. Sadaqallah na'uzim. Bagus Amani. Okey, seorang lagi baca dia punya maksud. Siapa pula saya nak panggil ni? Hajar. Hajar buka mic Hajar, baca maksud dia. Ada kan Siti Hajar? Ada saya. Siapa? Iman lagi. Okey, baca Iman. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Ya, bagus Iman. Terima kasih Iman dan juga Amani. Inilah dia surah An-Nisa ya, ayat 145. Yang empat ni apa? Empat ni nombor surah. Surah pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surah yang keempat. Okey. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya sesungguhnya orang-orang munafik, al-munafiqin, orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, asfali, paling bawah. Paling bawah maksudnya paling rendah. Kalau kita bakar api tu kan, lapisan neraka tu, api dekat bawah kan, kayu api tu, api kat bawah, tu yang paling rendah, yang paling bawah tu maksudnya paling dekat dengan api. Ya. Maksudnya teruk ke tak teruk tu? Dia punya azab dia tu teruk ke tak teruk? Teruk tak? Dahsyat tak? Kan? Teruk ya. Maksudnya sangat-sangat panas sebab paling dekat dengan api. Paling dekat dengan api. Jadi dia sangat-sangat panas. Inilah dia balasan Allah bagi kepada orang-orang yang munafik. Di dalam neraka dia berada di paling bawah sekali. Atau kalau orang kafir macam mana? Dah orang munafik tu paling bawah, orang kafir tu kat mana pula? Saya pun tahu. Cuba kita Ustazah, kat mana pula orang kafir tu dalam neraka tu? Kat mana Aisyah? Ada yang tahu?
Aisyah buka mic tu tak bercakap. Okey, tak ada yang tahu? Okey, tak apalah, susah je lah khabar. Okey, kalau orang kafir ya, orang kafir dia tu lagi dahsyat sebabnya dia sendiri yang menjadi bahan bakar. Bahan bakar di neraka, bahan bakar. Macam jadi macam kayu api lah, kan? Bakar api neraka tu nak dibakar, nak dihidupkan api tu, orang kafir tu yang menjadi bahan bakarnya. Lagilah dahsyat, kan? Kemudian orang munafik tu dia tingkat yang paling bawah sekali lah. Lepas tu mula-mula sekali yang kena bakar tu orang munafik, golongan munafik ni. Jadi munafik ni maksudnya dia sangat-sangat tidak sangat-sangat Allah tak suka, Allah haramkan orang-orang sikap munafik ini, dan Allah akan beri azab yang dahsyat, ditempatkan tingkatan yang paling bawah. Itulah maksudnya. Okey, difaham ya? Okey, kita tengok seterusnya. Ni satu lagi, tadi ayat firman Allah SWT ya, ingat tu surah An-Nisa ya, di tempat neraka yang paling bawah. Okey, kali ini kita nak tengok pula apa kata Nabi Muhammad tentang munafik. Tentang munafik. Okey, seorang baca, nampak tak? Baca dia punya ayat, dia punya ni lah hadis ni. Nanti baca seorang lagi baca maksud. Okey, siapa nak baca hadis? Saya. Okey. Amani, Amani baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun iza haddatsa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ya, rawahul Bukhari. Okey, bagus Amani. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, siapa pula nak baca? Aisyah angkat tangan siap dah. Okey, kamu berdua je lah kerjanya. Okey, Aisyah. Aisyah baca dia punya maksud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3 apabila bercakap dia berdusta, apabila berjanji dia mungkin, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianat. Okey, riwayat Bukhari. Okey, bagus Iman Aisyah. Terima kasih. Itulah dia hadis Nabi juga ada menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang munafik ni. Ciri-ciri maksudnya kalau nak kenal orang munafik ni macam mana. Nabi kata apa? Hadis ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah bagi tahu ya, Nabi pernah bersabda ayatul munafik.
iaitu tanda-tanda orang munafik. Kita nak kenal orang tu munafik ke tak munafik. Tanda dia apa? Salasun. Ada 3. Salasun. Salah satu, 3 kan? Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila bercakap, dia berdusta. Dia menipu. Ini tanda, salah satu tanda orang munafik. Bila bercakap dia menipu. Macam cerita penggembala kambing tadilah. Dia kan, dia panggil orang, dia kata ada harimau lah apa benda tu semua. Lepas tu dia seronok, dia tipu orang. Dia menipu sahaja. Jadi kita jangan suka menipu. Ya. Jangan suka menipu sebab kena ingat menipu itu adalah tanda orang munafik. Nak jadi orang munafik ke? Kan? Memang mula-mula kita sonok-sonok main-main je, tipu sikit-sikit, tipu sikit-sikit, prank. Sekarang ni tengah musim apa? Ramai sangat orang buat prank kan, video prank. Selalu meluat tengok apa benda lah prank. Macam seronok sangat dapat kenakan orang tu kan. Ya. Memang mulanya suka-suka tetapi ingat tu adalah tanda munafik. Bila bercakap dia berdusta. Ya, dia menipu tu adalah dusta ya. Menipu tu berdusta tu samalah. Suka menipu tak kira lah dengan cakap ke dengan perbuatan ke apa ke, itu adalah tanda munafik. Sebab itu kita dilarang menipu, tak boleh menipu. Tengok Rasulullah punya sifat-sifat Nabi kan, sifat wajib Rasul. Mesti siddiq yang pertama. Siddiq tu apa? Bercakap benar. Kalau kazib ataupun menipu, berdusta, tak layak menjadi Rasul. Kita kena ikut macam Nabi. Jangan suka menipu. Okey, kemudian apabila berjanji wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mungkir. Dia janji kata nak pergi sekolah, sekian-sekian ada uji, ada latihan kononnya. Tetapi dia tak datang pun. Dia mungkir janji dia. Kalau misal kata dia berjanji kemudian dia tidak dapat nak penuhi janji, kena bagi tahu awal-awal. Bagi tahu awal-awal, mungkin kira kat situ dia bolehlah dimaafkan sebabnya bukan sengaja dia nak mungkir janji kan. Kalau ada sebab, ada alasan, kena minta maaf. Kalau sengaja-sengaja dia buat janji, okey besok aku datang, tapi tak datang, malas pun sebenarnya datang. Itu dia dah mungkir janji contohnya ya. Okey, nanti saya siapkan kerja sekolah. Saya janji nanti saya siapkan kerja sekolah saya. Janji je lah kan, tapi tak buat pun. Ya. Sampai masa kutip tak ada pun kerjanya. Itu contoh mungkir janji. Macam-macam sekarang ni orang berjanji macam-macam kan. Janji nak buat tu senang. Ya. Nak buat janji tu senang, tapi nak tepati dia, nak menepati janji tersebut, kat situ bergantung. Kalau orang tu bersungguh-sungguh, bolehlah menepati. Tapi kalau dia main-main, dia tak bersungguh, dia akan mungkir janji. Yang orang macam ni memang dari awal lagi dia nak mungkir janji dia, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Okey, kemudian yang ketiga Nabi kata apa? Wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan satu amanah, dia khianat. Khana ni khianat. Dia bagi amanah tetapi dia khianati amanah dia. Dia tak jalankan amanah dia sepenuhnya dengan sebaiknya. Contohnya orang cikgu lantik dia jadi ketua kelas, tapi dia tak buat pun amanah tu. Dia suruh orang lain pula. Contohnya kerja dia kena kutip buku kan. Dia pergi suruh orang lain pula yang kutip buku pergi hantar kat cikgu. Dia bagi arahan je. Okey, tu tak amanah lah tu. Contohnya ataupun cikgu bagi dia kerja sekolah. Dia kena amanah siapkan kerja sekolah tersebut. Kamu kena siapkan ataupun kamu kena buat main kuis ni dalam tempoh 2 hari sahaja. Okey, kena amanah lah. Dia pun main. Itu amanah. Tapi kalau dia tak buat, dia tak jalankan amanah dia, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Amanah ni macam-macam ya. Dia dilantik menjadi pengawas ya, pengawas sekolah contohnya. Jadi amanah dia kena pegang amanah dia jadi pengawas. Tapi tengok dia lah yang pengganasnya kan. Ya.
Dia lah yang nombor satu melompatnya dalam kelas. Pengawas apa-apa itu kan. Ataupun dia pengawas pusat sumber tapi dia lah yang menyepah-nyepahkan buku dalam pusat sumber, bukan dia yang ngemeh kan. Contoh macam-macam lagi lah amanah. Jadi bila diberikan amanah, biasanya orang diberikan amanah ni orang dah nilai dia dia ni mampu, jadi orang bagi amanah kat dia. Macam cikgu kan lantik je ketua kelas ataupun lantik jadi pengawas, cikgu dah tengok dah kenal dah dari darjah 1 lagi perangai macam mana apa semua, dia ni boleh etikul amanah. Cikgu lantik. Tapi bila dah dilantik, kenalah jalankan amanah dengan baik. Jangan bila dah dilantik, terus jadi perangai tak senonoh lagi. Contohlah. Okay, itu ciri-ciri. Ada 3 Rasulullah sebut kat sini, 3 ciri orang yang munafik. Nak kenal orang munafik, itulah dia 3 ciri tadi. Yang pertama, bercakap, dia menipu. Yang kedua, berjanji, dia mungkir. Dan yang ketiga, bila dibagi amanah, dia khianatkan amanah tu, dia tak buat pun amanah dia. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Alhamdulillah. Okey, kita tengok seterusnya. Bahagian nifak. Pembahagian nifak. Ada berapa bahagian nifak? Kita tengok. Ada 2, ingat tu ada 2 bahagian nifak. Apa dia? Yang pertama, nifaq i'tiqad, nama dia nifaq i'tiqad. Dan yang kedua, nifaq amalan nifaq amalan. Sama dengan yang kufur hari tu, kufur i'tiqad dengan kufur amalan, sama. I'tiqad ni apa? I'tiqad ni pegangan ataupun keyakinan dalam hati kita, kepercayaan kita. Amalan ni apa? Amalan ni perbuatan lah. Perbuatan kita. Okey, nifak dari segi kepercayaan dan nifak dari segi perbuatan. Okey, kita tengok dulu nifak i'tiqad. Okey, seorang baca. So nak dengar orang lain pula baca ni. Muhammad Nur Hafiz. Muhammad Nur Hafiz, cuba baca nifak i'tiqad. Ada tak Muhammad Nur Hafiz ni boleh baca ke tak ni? Boleh buka mic tak? Firdaus boleh buka mic Firdaus. Saya. Oh, Rosa. Okey, tak apa Firdaus. Okey. Ada yang baru masuk. Dina Akilah. Akilah Safia. Angkat tangan. Okey, Akilah baca Akilah. Tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Ya, betul tu. Terima kasih Akilah. Inilah dia nifaq i'tiqad Nifaq i'tiqad, dia sebenarnya dia tak beriman pun dengan ajaran Islam. Dia tak percaya, dia tak yakin pun dengan ajaran Islam tu. Tapi berpura-pura seperti beriman dengan ajarannya. Dia berpura-pura sahaja. Okey. Itulah dia nifaq i'tiqad. Dia berpura-pura dengan ajaran Islam. Dia ingat dia nak tunjukkan dekat orang bahawa dia tu betul orang Islam, beriman. Tapi sebenarnya dia hanya berpura-pura. Ini masa zaman Rasulullah mereka inilah yang melemahkan, telah menjadi musuh dalam selimut orang Islam. Kan ramai orang masa tu orang ramai Islam, dia pun masuk Islam juga. Rupa-rupanya dia bagi maklumat dalaman, dia bagi maklumat kepada orang kafir supaya orang kafir tu dapat serang orang Islam, kan. Contohnya dalam perang Khandaq, perang yang di mana Nabi membina parit yang besar. Okey, kat situ dapat kesan rupanya ada orang munafik di dalam kalangan orang Islam. Kalau tak, macam mana boleh orang kafir boleh tahu itu ini apa semua kan. Macam-macam maklumat rahsia tentang Islam. Tapi rupanya dapat
dapatlah dikenal pasti ada antara mereka orang-orang munafik. Okey. Ya, kita tak nak ada orang munafik di kalangan kita dan jangan kita pula yang menjadi orang munafik tersebut. Wa iyyazubillah min zalik. Okay, ingat tadi hukum dia haram. Allah dah tetapkan nak letak kat mana? Dekat neraka yang paling bawah. Ya. Maksudnya sangat besar dosanya. Okey. Kita tengok pula nifak amalan. Apa dia nifak amalan? Okay, yang pertama, contohnya apa? Sebut seorang. Berdusta. Ya, berdusta. Berdusta ni sama juga dengan menipu. Ya, menipu. Amalan dia suka sangat bercakap menipu. Okey. Ini nifak bagi dari sudut amalan. Yang kedua, apa dia? Memungkiri janji. Ya, memungkiri janji. Ini ciri-ciri tadi tu kan. Berdusta, memungkiri janji. Dan satu lagi, Khianati amanah. ya, betul. Khianati amanah. Inilah dia bahagian nifak. Ada dua, i'tiqad dengan amalan, ya. I'tiqad ni dalam kepercayaan dalam hati kita, dia berpura-pura je. Kemudian amalan ni berdusta, mungkir janji dan juga khianati amanah. Okey, kita dah sejam. Dah pukul 9:30, hampir sejam. Okey, dah sampai. So, nak bagi tugasan ya dekat kamu untuk minggu ini punya tugasan. Di dalam buku tulis dan buku tulis ulum, sila tuliskan ini dia. Maksud nifak. Mudah je yang tadi itulah. Maksud nifak boleh tengok balik buku teks. Ataupun tengok balik video. Nanti saya akan jadikan videonya ni. Hukum nifak. Tuliskan hukum dia. Haram. Kemudian dalil, tulislah ayat Quran tadi, surah An-Nisa tu. Kemudian bahagian nifak, ada berapa bahagian tadi? Ada dua kan? Ya, ada dua bahagian nifak. Okey, i'tiqad dan amalan. Setakat ni, boleh faham semua tajuk nifak? Boleh, Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Kamu serap dalam diri kamu. Okey, kejap lagi kita ada quiz. Nak main quiz tak? Nak. Okey. Ya, dah selesai. Okey, kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih.